Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia pada pagi Isnin, hari pertama kita berkira mandi. Dan kelewatan saya masuk oleh dia berlaku sistem. Sistem handphone saya dengan komputer saya tak boleh synchronize. Menyebabkan talian dia tak boleh stable. Alhamdulillah sekarang dah pun stable. Sepatutnya kita live tadi pada 12.30. Jadi berlaku kelewatan teknikal. Saya mohon maaf untuk kelemahan saya. Okey, Alhamdulillah seperti yang saya beri tajuk ini ialah saya bagi sikit maklumat. Free coaching yang akan saya lakukan pada 3 bulan April, iaitu pada hari Sabtu ini. Ya, dan apabila saya lancarkan, saya mengumumkan pembukaan pendaftaran telah pun bermula. Alhamdulillah saya mendapat ramai yang telah pun register. Jadi untuk membantu pada sahabat-sahabat yang register sini, saya maklumlah apakah yang anda akan dapat di dalam kursus yang kita akan kendalikan pada 3 bulan ini. Jadi sekiranya sahabat-sahabat yang ada sini, tolong share lah. Kalau tuan-tuan dapat masuk, tolong share dan maklum sekiranya apa-apa maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan ingin mengetahui dan sebagainya, harap maklum kepada saya. Dan insyaAllah saya akan cuba sebolehnya memberi maklumat, jawapan yang diperlukan. Dan sebelum ni pun saya dah terima maklumat daripada Facebook, beberapa pertanyaan yang WhatsApp dan juga yang telah pun mereka menulis kepada saya punya page, personal page. Saya ucapkan terima kasih lah kepada yang yang telah berinteraksi dengan saya ni. Jadi hari ini saya nak bagi terang maklumat berhubung dengan apa yang akan anda dapat pada kursus 3 bulan ini. Seperti saya nyatakan, terutamanya kita beri peluang kepada pertama kali pada usahawan yang mana ingin berusaha dan sedang berusaha, yang telah berjalan dan akan berjalan, sama ada season entrepreneur ataupun startup. Jadi startup dengan season entrepreneur dalam kaedah urus niaga sekarang pun dah keadaan yang sama. Sebab kalau kita ada season pun kita kena follow back, sebab dengan adanya IoT, Internet of Things, dan juga terdapat dengan ada robot, ada artificial intelligence, termasuklah dengan augmented reality, dengan virtual reality, menyebabkan urus niaga ataupun teknik-teknik perniagaan telah pun berubah. Begitu jugalah kos-kos pun kena update dan ilmu-ilmuan. Jadi pada peserta yang telah jadi kos dan yang akan jadi kos, saya mengalu-alukan tak kira lah sama ada kita dah lama ke baru kita jadi kos, dengan mengikuti kursus ini sebanyak anda akan mengetahui apakah perkembangan yang sedang berlaku dan akan terus berkembang. Sebab kalau tengok di Australia yang paling dekat telah pun terdapat beberapa perubahan. Mungkin sahabat-sahabat saya ataupun sahabat tuan-tuan sekalian depan ini pun telah dapat mengetahui perkembangan daripada segi sudut urus niaga. Kalau tuan-tuan sekarang ni tengok, banyak berlaku dari segi dia kata disruptive technology, iaitu hasil discovery of yang dia kata exponential organization. Jadi di samping itu juga kita dapati kalau tuan-tuan baca dulu, dia panggil cybernetic, cybernetic ataupun dia panggil psycho-cybernetic. Psycho-cybernetic yang merupakan kaedah yang digunakan pakai untuk peningkatan diri kita. Seperti yang saya catat di saya Facebook baru ni, mendapat respon dari sahabat-sahabat kita yang banyakkan, saya rasa Alhamdulillah, seperti daripada beberapa orang, termasuk Dr. Syed, komen daripada Dr. Syed, dan juga komen daripada Dr. Arifin Mosso, dan juga daripada Ustaz Hafiz, berhubung dengan tajuk imej diri. Rupanya tuan-tuan dan puan, imej diri dia adalah salah satu skill yang perlu ada kepada seorang usahawan ataupun self branding. Memang banyak orang belajar self branding sebagainya, tetapi kalau kita belajar sekadar kita untuk mengetahui saja tanpa kita melaksanakan, dia menyebabkan berlaku dua perbezaan. Sebenarnya self branding ataupun self image itu sendiri adalah meyakinkan, mencerminkan kebolehan, kekuatan,
diri kita di dalam menjalankan satu tugas, sama ada kita sebagai usahawan ataupun seorang peniaga ataupun kita seorang ahli korporat ataupun kita seorang ahli korporasi dan sebagainya. Jadi benda-benda ni lah yang saya cuba sampaikan. Pertama sekali yang petunjuk ialah teknik pendengaran dah memang berubah tuan-tuan dan puan-puan. It's very very fast. They're growing very fast. Sebab dengan wujudnya kata new customer experience. Kalau dulu saya dah sebut dah kita guna 4P dan sebagainya, dia menggunakan 5A dan sebagainya. Jadi bagaimana teknik coaching yang kita mendadikan nak bantu orang sekarang? Di situ yang saya akan beri pengenalan dan penekanan kepada sahabat-sahabat. Jadi kepada sesiapa yang telah pun register untuk kursus ni, syabas. Saya telah pun hantar borang yang tentu perlu diisikan dan hantar secepat mungkin. Sebab tempat ni memang terhad. Jadi sebab tu siapa yang register sampai 2 bulan Mac ni. Okay, pasal 3 bulan Mac tu kita dah menjalankan kursus. Jadi the sooner you register the better. Dan saya telah pun mengeluarkan borang-borang yang penuh diisikan oleh peserta. Yang pertama sekali, oleh sebab sekarang ni kalau kita melihat satu teknik, kalau nak pakai teknik kita pakai sekarang ni, kadang-kadang terlalu slow. Sebab tu coaching tu dia memilih sesiapa yang dia nak coach. Jadi kalau kita menggunakan apa yang kita lalui dulu dengan kita akan melalui sekarang, dia berlaku peningkatan. Peningkatan daripada sudut dua, iaitu peningkatan daripada sudut pendengaran, mengetahui kognitif kemampuan seseorang dan kekuatan minda iaitu. Yang kedua, kekuatan diri dari segi social emotional, dari segi kekuatan maturity dia yang menzahirkan kemampuan dia untuk mengambil sesuatu. Sebab kalau mengikut destructive teknologi yang ditulis ni, dia terletak pada 3. Okay. Dia terletak pada 3 teknik kalau kita nak selalu up to date. Sebab tu di sini kita beri dan alhamdulillah saya dapat 2-3 orang usahawan muda dan senior mula register. Sama kali dia menggunakan juga empathy map. Empathy map. Kalau kita belajar yang mana baru-baru ni popular dengan apa kata apa mungkin dia panggil thinking, directive thinking or something like that. Dia menggunakan teknik empathy juga. Okey. Tetapi yang saya nak terangkan di sini, sekurang-kurangnya bila kita dalam keadaan selalu, kalau dulu kita gunakan strategic corporate planning ataupun kita ada business plan dan sebagainya. Tapi business plan kalau kita tak buat dengan betul, dia akan remain as a plan by itself. Jadi kalau mengikut kita panggil disruption mindset yang sebenarnya saya cakap semalam, dia terdapat 3 area yang perlu kita tekankan. Maka di sinilah kita nak melatih pada usahawan-usahawan atau peserta yang mengikuti ini dari segi maklumat yang kita akan berikan, iaitu petunjuk pertama ialah bagaimana kita melihat capability mereka sekarang. Jadi kita bergerak daripada kemampuan seorang klien yang kita coach dulu. Bukan from zero base, daripada apa yang dia ada, daripada kita berkembang. Maka di sini yang terletaknya satu teknik yang kita pernah sesuatu yang dia buat tertakluk kepada inspired by the future customers requirement atau future customers memerlukan produk kita. Bagaimana? Ini kita akan bagikan terperinci kepada orang yang menghadiri pada 3 bulan. Dan yang kedua juga, macam mana kita nak melihat leadership setiap coach tu ataupun tiap klien usahawan yang datang kepada kita tu, mereka sendiri adalah kepimpinan ada, iaitu mereka melit, mereka menjalankan usahawan mereka, iaitu mereka ada satu teknik kepimpinan yang menggalakkan berupa berlakunya perubahan dari segi innovation, dari segi disruptive, dari segi lagi yang kita katakan artificial intelligence boleh diguna pakai. 2. Dan yang ketiga, macam mana budaya yang ada sekarang ni diubah supaya menggalakkan berlakunya perubahan, berlakunya inisiatif dalam bentuk kreativiti, inovatif dan sebagainya. So 3 benda yang saya sebut tadi menyebabkan cara tu bercakap. Ini mana terletaknya empathy. Apa yang dia cakap, dia mencerminkan apa yang dia sedang lakukan. Dan di samping itu juga mencerminkan apa yang sedang dia berfikir. Dan apa yang dia berfikir tu, di samping tu secara tak langsung dia menyentuh tentang social emotionalnya, dia punya feelings, how he feels. Dan seterusnya diikut dengan tindakan, what he does. So benda yang saya terang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bagi tool. Walaupun percuma, saya akan bagi tool tuan-tuan dan puan-puan kepada tak kiralah coach ke, orang yang bukan coach ke, usahawan dan sebagainya, kita bagi. Tool tu supaya dia balik, dia boleh kena pakai setakat kemampuannya. Sebab ingat,
Apa yang dia bagi, dia dasar utama tentang pembangunan kejayaan berteraskan kepada capability, keupayaan diri dia. Keupayaan tu tertakluk kepada dua peringkat. Keupayaan tu kalau ikut pada dua kaedah, sama ada dalam bentuk keupayaan pemikiran, keupayaan daripada feeling. Apa yang sebab itu usahawan wanita yang berjaya pun jaya sebab dia ada kekuatan dari segi emosional. Maka di sinilah saya akan memberi keterangan lanjut bagaimanakah emosional tu boleh digunakan membentuk dia sebagai seorang usahawan, dan kalau dia nak jadi coach pun dia boleh. Jadi secara langsung dia akan dapat sesuatu cara penglihatan untuk guna pakai teknik-teknik yang terdapat sekarang. Ingat tuan-tuan, yang dikatakan open source. Dia katakan open source ni teknik dan platform kita boleh pakai terdapat dengan percuma. We don't have to pay pun ada. So salah satu teknik, kalau tuan-tuan ikut kursus ni yang berkemampuan, mungkin boleh save some of your cost. Macam mana gunakan open source. Teknik saya cakap membantu dia mencari open source yang berkebolehan. Sama dia ambil dari Google, dari Facebook, dari YouTube dan sebagainya. Sebab all these things yang saya cakap ni menyentuh tentang macam mana kegunaan Internet of Things melalui internet. Big example, seperti yang sebut, macam mana Uber. Uber dia tak cipta benda baru, tuan-tuan dan puan-puan. Dia gunakan disruptive technologies. Dia tak cipta apa pun. Dia ambil Internet of Things. Satu, dia ada GPS, dia ada. Dia ada gunakan banking account, dia ada. Dia ada location, dia ada. Semua dia ada, dia satukan, dia jadikan Uber. Dia menggunakan apps. Maka banyak usahawan-usahawan kita telah pun berjaya kalau kita melihat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang saya terang kat tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan nak ingin lagi, saya ingat tuan-tuan boleh share dengan saya. Dan keterangan ni saya beri maklum supaya yang mana nak ikuti, yang daftar sekarang, yang daftar tu tadi, boleh mendapat mengikuti kursus ni secara percuma. Saya bagi percuma ya tuan-tuan dan puan-puan untuk menghadapi bulan Ramadan yang kita nak sampai. Mudah-mudahan sedikit banyak beri sumbangan. Lagi apa lagi yang tuan-tuan akan dapat hasil daripada kita kursus yang saya bagi ini ialah seseorang itu akan melihat bagaimana berlakunya corak-corak permintaan. Sebab seperti yang saya sebut tadi, salah satu daripada cara orang yang nak mengendalikan dia panggil disruption mindset ialah dengan melihat bagaimanakah yang sedang dihadapi sekarang dan bagaimanakah kemungkinan permintaan daripada pelanggan akan datang. Okey, yang mana buat sale? Siapa yang buat sale selalunya? Maka dengan adanya sedikit maklumat ini, insya-Allah boleh membantu dia mencari jalan dia sendiri dan dengan staf-staf dia bagaimana meningkatkan sale. Setengah orang dia meningkatkan sale dengan increase the price. Itu menyebabkan harga mahal dan dia tak menggunakan salah satu teknik yang dia ada banyak teknik yang kata exponential organization. Satu, dia tak dapatkan pulangan yang banyak sebab dia tak increase dia punya volume, dia punya increase dia punya sale dari segi harga. Jadi dalam teknik ini membantu dia macam mana dia boleh reduce the sale tapi dia increase, dia boleh reduce the price per unit dan increase total sale. Maka di sinilah kursus ni akan bagi pencerahan dan mencari idea macam mana nak membantu dia. Kurang-kurang dia dapat memahami apa yang saya sebut tadi, membantu dia untuk mencari jalan meningkatkan dia punya orang kata perkembangan syarikat. Sebab kalau tuan-tuan tak faham benda yang sebut ni, sebab tu dalam kursus yang saya akan beri ni, saya akan beri pencerahan yang membantu kepada especially yang mana register ni, saya dapati ada setengah yang berjawatan. Dan tentu dia tahu apa yang dia laksanakan, yang nak laksanakan itu merupakan sesuatu yang very transparent. Yang patut kita ketahui sebagai seorang usahawan yang macam mana meningkat dia. Sebab sekarang ni YouTube pun dah ambil alih WhatsApp. Okay? Dan semua dah Google dah ambil alih Map, Google Map dan lain-lain. Duduk juga kata kita boleh menggunakan open source ni untuk meningkatkan kita punya perniagaan tanpa kita cost so much. Sebab tu dia kata democratize. Democratize kata sesuatu tu kalau dulu susah lagi senang. Yang kedua, dia kata demonetize. Benda yang mahal jadi murah. Dan sale bertingkat. Jadi kita kena hadapilah benda ni dengan sebaiknya boleh. Supaya tak langsung bahawa apa yang kita melihat sekarang ni, we plan not on what we think yesterday. Kita bukan melihat banyak-banyak.
Kita juga agak tengok ke belakang, tapi more of the future. What's the future? Pertama kali kita tahu about who is going to be our future customer. Jadi teknik coaching ini, talking about today and tomorrow. Okay. Saya ingat setakat itu saja saya buat penerangan tuan-tuan dan puan-puan. Kita telah pun masuk Zuhur. Jadi insyaAllah, kalau ada permintaan lagi, mungkin pukul 5 lagi. Pukul 5 nanti saya akan sambung kepada tuan-tuan. Pukul 5:20 petang, saya akan sambung balik. Sekarang telah masuk Zuhur. Kita sambung balik pukul 5:20 petang. Siapa yang dah daftar, saya letakkan syabas. Yang belum, sila daftar. Tempat terdekat. Saya baru daftar. Kita nak start kelas pada 3 bulan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kelemahan itu daripada saya, kebenaran dari Allah. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan pukul 5:20 petang ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.